Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton video kami pada hari ini. Kami akan membentangkan tajuk di bawah sintaksis iaitu klausa. Baiklah, sebelum meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri Nur Amalia binti Abdul Razak. Yang kedua, Siti Aisyah Amani binti Najibuddin. Yang ketiga, Nur Alisa binti Abdul Latif. Yang keempat, Nik Arisa Fazlin binti Nik Luqman. Dan yang terakhir, Nur Syahira Syazwani binti Mustafa Kamal. Baiklah, sebelum saya menyerahkan skrin kepada rakan pembentang saya sekejap lagi, saya sebagai wakil kumpulan minta maaf sekiranya dan memang mungkin ada kekurangan dari segi contoh lirik lagu, kerana agak sukar untuk kami mencari klausa yang spesifik dalam lirik lagu yang bagi kami sangat puitis. Saya akan menyerahkan skrin kepada rakan pembentang saya yang pertama. Silakan Aisyah. Apa itu klausa? Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa merupakan ayat yang membentuk ayat majmuk. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna, klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap. Klausa tak bebas pula ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk, klausa tak bebas ini dipanjangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. Rakan-rakan sekalian, kita akan masuk kepada posisi ataupun kedudukan klausa dalam ayat. Adakah anda sudah bersedia? Baiklah, ada beberapa posisi klausa dalam ayat, iaitu subjek, predikat, penerangan dan lain-lain lagi. Jadi, mari kita lihat untuk subjek. Subjek ini ialah klausa bebas. Oleh itu, anda perlu fokus dan dengar betul-betul apa yang saya mahu sampaikan kepada anda semua. Baiklah, posisi pertama ataupun kedudukan klausa yang pertama sebagai subjek. Apa yang saya boleh katakan dan terangkan sebenarnya kedudukan klausa dalam subjek menggunakan kata hubung relatif dan juga kata hubung komplement. Kata hubung relatif ada satu, iaitu yang, manakala kata hubung komplement mempunyai 4 kata, iaitu bahawa, untuk, agar dan supaya. Oleh itu, mari kita lihat contoh ayat yang kami sediakan untuk anda semua. Untuk kami mencapai kejayaan ini bukan mudah. Nampak macam ayat songsang. Tapi sebenarnya ayat ini bukan songsang. Kita balik kepada prinsip subjek dan predikat. Subjek adalah perkara yang diterangkan dalam ayat, manakala predikat pula perkara yang menerangkan. Mari kita lihat ayat nombor 1. Untuk kami mencapai kejayaan ini, itu adalah subjek. Manakala bukan mudah adalah predikat. Untuk kami mencapai kejayaan ini diterangkan dan bukan mudah itu adalah menerangkan. Oleh itu, mari kita lihat ayat yang kedua pula. Yang menerima anugerah itu pelajar saya. Yang menerima anugerah itu adalah subjek, manakala pelajar saya adalah predikat. Oleh itu, dalam klausa kita akan
memecahkan ayat kepada subjek dan predikat. Anda faham? Baiklah, seterusnya predikat. Contoh ayat yang diberikan adalah pelajar yang rajin, yang selalu menyiapkan kerja. Baiklah, pelajar yang rajin adalah yang diterangkan. Oleh itu, dia subjek. Manakala yang selalu menyiapkan kerja adalah yang menerangkan pelajar yang rajin itu. Adakah anda faham? InsyaAllah anda faham. Baiklah. Seterusnya ayat yang kedua. Topi yang selalu dipakainya yang berwarna kelabu. Topi yang selalu dipakainya itu adalah subjek, manakala yang berwarna kelabu itu adalah predikat. Predikat tu dia menerangkan subjeknya. Topi yang selalu dipakainya yang berwarna kelabu. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan penerang. Baiklah, kita bergerak pula kepada fungsi klausa yang kedua ataupun yang ketiga. Apa-apa je lah. Baiklah, fungsi klausa yang seterusnya ialah klausa berfungsi sebagai penerang. Klausa yang berfungsi sebagai penerang ini hanya berlaku kepada klausa tidak bebas. Dan ada sesetengah pengkaji dan penulis yang mengistilahkan klausa tidak bebas ini juga sebagai klausa bawahan, klausa terikat, klausa tidak lengkap dan sebagainya. Tapi jangan terkeliru kerana ia semua tetap perkara yang sama, iaitu klausa yang tidak dapat mendokong makna dirinya tersendiri. Maksudnya dia tetap memerlukan klausa yang lain bagi menyempurnakan ayat tu lah. Menyempurnakan klausa tu. Itulah. Okey, klausa penerang ini mempunyai dua tugas iaitu memperluaskan subjek atau predikat. Bagaimana ia memperluaskan subjek? Bagaimana ia memperluaskan predikat? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ini di slide saya yang seterusnya dengan lebih mendalam. Baiklah, seterusnya klausa yang berfungsi sebagai penerang ini juga tidak boleh disongsangkan. Kenapa tidak boleh disongsangkan? Kerana ia akan memberi kesan kepada sesebuah ayat itu. Apa kesan dia? Okey, tak apa. Saya akan kupas lebih mendalam di slide yang seterusnya. Tunggu ya. Dan poin ini juga yang membuatkan dan ini juga merupakan perbezaan antara klausa yang berfungsi sebagai penerang dan klausa yang berfungsi sebagai keterangan. Apa tu? Apa klausa keterangan? Okey, tak apa. Jangan risau. Kawan saya akan terangkan kepada anda sebentar nanti. Sebentar nantilah. Tunggulah dulu. Okey, dan yang terakhir, penerang ini juga boleh digugurkan. Tetapi, kalau ia digugurkan, tak ada dah lah klausa penerang, sistur. Baiklah, sebelum saya menjelaskan berkaitan perluasan predikat, mari kita sama-sama melihat kepada ayat ringkas yang telah saya sediakan di situ dan mengenal pasti di manakah klausa bebas dan di manakah klausa tidak bebas. Okey, tak apa. Klausa bebas di sini ialah ayah membeli kereta, manakala klausa tidak bebas pula yang berwarna merah itu. Okey, tak, saya saja je nak suruh kalian kena pasti. Okey, kita masuk kepada fokus utama kita dalam slide ini, iaitu perluasan predikat. Bagaimana klausa penerang ini boleh menjalankan tugas ia sebagai perluasan predikat. Baiklah, kerana klausa penerang berada dalam unsur predikat. Baik, mari kita lihat ayat untuk memberi kefahaman yang lebih, bukanlah mendalam, tapi untuk mudah faham lah. Kita lihat ayat yang berlabel A tu.
ayat situ merupakan ayat utama lah kan. Ayah membeli kereta itu. Ayah merupakan subjek, membeli kereta itu merupakan predikat. Tetapi apabila ayat B dimasukkan ke dalam ayat A, ia akan berlaku sedikit pemanjangan pada predikat itu. Okey, jadi apabila ia telah dipancangkan, kita lihat pada ayat utama yang saya letak kat atas tu, ayah membeli kereta yang berwarna merah itu. Ayah tetap subjek di dalam ayat itu, tetapi predikatnya menjadi lebih panjang daripada ayat asal, iaitu predikatnya membeli kereta yang berwarna merah itu. Okey, faham? Okey, saya harap penjelasan saya ini jelas. Baiklah, seterusnya kita bergerak pula. Kita bergerak pada slide yang seterusnya. Okey. Perluasan subjek. Okey, dia tetap menggunakan konsep yang sama seperti konsep perluasan predikat tu. Okey, kenapa nama dia perluasan subjek? Kerana klausa penerang berada dalam unsur subjek. Berada dalam tempat subjek. Okey. Jadi mari kita lihat ayat yang ringkas yang telah saya sediakan untuk memudahkan kefahaman kita bersama. Okey, lelaki yang memakai baju berwarna biru itu abang saya. Saya telah mewarnakan yang memakai baju berwarna biru kerana ia merupakan klausa tidak bebas. Kerana ia merupakan klausa tidak bebas. Lelaki itu abang saya merupakan klausa bebas. Baiklah, apabila saya telah katakan tadi yang ia menggunakan konsep yang sama seperti perluasan predikat. Jadi ayat yang asal dia adalah lelaki itu abang saya. Tetapi apabila ia telah dipancangkan dengan ayat B, lelaki itu memakai baju berwarna biru, maka ia terhasillah sebuah ayat yang berlaku pemanjangan pada subjek. Faham tak? Subjek di sini, okey, mana subjek di sini? Okey, krik. Okey, tak apa, saya jawab. Subjek di sini adalah lelaki yang memakai baju berwarna biru itu. Itu subjek. Abang saya predikat. Jadi, berlaku pemanjangan pada subjek. Apabila berlaku pemanjangan pada subjek, maka ia berlakulah perluasan subjek. Begitu ya, kawan-kawan. Saya harap kalian faham lah. Takut juga kalau orang tak faham ni. Okey, jadi itulah antara dua itulah tugas klausa penerang, klausa yang berfungsi sebagai penerang. Dan kita ada slide yang terakhir untuk saya lah, kawan saya ada lagi kan. Slide yang terakhir untuk saya iaitu slide tidak boleh disongsangkan. Seperti yang saya katakan pada awal pembentangan saya tadi, klausa penerang ini tidak boleh disongsangkan. Kenapa? Kerana apabila anda menyongsangkan klausa penerang, ayat anda tidak dramatis dan boleh mengubah maksud ayat. Baiklah, seperti biasa, mari kita sama-sama lihat ayat contoh yang telah saya sediakan. Baiklah, di sini saya telah ayat contoh tu berbunyi, ayah menceritakan pengalamannya pada zaman Jepun. Saya telah mewarnakan pada zaman Jepun dengan warna coklat kerana itu merupakan penerang bagi ayat itulah, penerang bagi ayat contoh tersebut. Ayah merupakan subjek, menceritakan kata kerja, pengalamannya, objek, pada zaman Jepun, penerang. Okey. Tetapi jika anda menyongsangkan ayat di atas, ia akan berbunyi jika anda menyongsangkan, ayat itu akan menjadi
Macam ni lah kan. Pada zaman Jepun, ayah menceritakan pengalamannya. Kan dia mengubah maksud ayat. Ayat pertama tu ayah menceritakan kepada kita. Ayat pertama tu maksud dia ayah menceritakan kepada kita pengalaman pada zaman Jepun yang ayah dah lalui tu. Tapi kalau ayat tu disongsangkan, dia membawa maksud yang berlainan. Maksudnya ayah kita, kalau dah disongsangkan, maksud ayat tu ayah kita pergi zaman Jepun tu untuk ceritakan pengalaman dia. Kan? Jadi, itulah antara sebab tidak boleh disongsangkan. Ayat akan menjadi berubah maksud, tidak dramatis. Mungkin saya boleh bagi satu tips lah kan untuk membezakan penerang dengan keterangan. Cuba anda, kalau anda keliru nak tentukan mana satu penerang, mana satu keterangan, cuba anda songsangkan. Kalau ayat tu jadi tak sedap ke, ataupun maksud dia tak betul kan, lari, tu mesti penerang. Okey, saya tak tahulah tips tu berguna ke tak. Okey, itu saja daripada saya. Sekian saja daripada saya dan kita teruskan pembentangan kita. Di samping itu, klausa bertugas sebagai pelengkap. Pelengkap hanya wujud selepas kata kerja tak transitif, tetapi tidak untuk kata kerja transitif. Pelengkap juga wujud selepas kata adjektif. Baiklah, terima kasih Aisyah Amani atas penjelasan tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang klausa yang bertugas sebagai objek. Okey, kita akan terus kepada contoh yang pertama. Saya disediakan 3 contoh, tapi kita teruskan contoh yang pertama, iaitu lirik lagu daripada nyanyian Maulid dan Datuk S. Nizal, Al-Haq. Izinkan aku mengubati jiwa ragamu. Lirik dia adalah izinkan aku mengubati jiwa ragamu. Okey, kita dapat tengok kat sini klausa dia, klausa utama dia adalah izinkan aku mengubati. Maksudnya klausa bawah dia adalah jiwa ragamu. Jiwa ragamu sebagai klausa bawahan, dia adalah objek yang menerangkan ataupun yang melengkapi klausa utama dia, izinkan aku mengubati. Okey, boleh Okey, yang kedua, lirik lagu Zuhud yang berbunyi ramai mengejar fulus. Okey, kita dapat tengok kat sini klausa utama dia adalah ramai mengejar. Dia mengejar apa? Fulus. Jadi fulus itu adalah objek, berfungsi sebagai objek dalam klausa tersebut. Okey, yang terakhir, lirik lagu Tujuh Nasihat. Nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Okey, kita dapat tengok kat sini klausa utama dia adalah nenek moyang. Yang nasihat majoriti ramai leka, kat situ dia berfungsi sebagai objek yang menerangkan kepada apa yang nenek moyang tu nak cakap. Macam tu. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Syairah Syazwani. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan posisi terakhir dalam klausa, iaitu klausa keterangan. Klausa keterangan merupakan maklumat tambahan yang lazimnya menerangkan predikat dan boleh digugurkan tanpa menjejaskan ayat. Klausa keterangan juga memberikan keterangan tentang klausa bebas mengenai waktu, tempat, sebab, akibat, musabab dan syarat. Klausa keterangan dihubungkan dengan klausa utama dengan menggunakan kata hubung. Jadual yang disediakan merupakan antara kata hubung yang digunakan. Kita teruskan dengan contoh klausa keterangan, iaitu mereka tiba di rumah saya ketika hujan lebat. Mereka merupakan subjek, tiba di rumah saya predikat, manakala ketika hujan lebat merupakan klausa keterangan bagi predikat, iaitu tiba di rumah saya. Hal ini kerana ketika merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa keterangan dan klausa utama. Ia juga berlaku dalam contoh lagu yang diberikan. Aku menangis padamu kerana aku sedar hanya cintamu yang membuatku bahagia. Ku tertipu dengan janji palsu hingga ku sering abaikan Tuhanku. Aku sering tergoda dengan bisikan halusmu. Jiwaku bagai tak tenang
bila melupakanmu, kerana zikir padamu kebahagiaanku. Untuk mengelakkan kekeliruan, saya akan menerangkan sedikit mengenai perbezaan antara frasa dan klausa. Dapat dilihat, frasa mempunyai subjek atau predikat, manakala klausa mempunyai subjek dan predikat. Dan klausa tidak bebas akan didahului dengan kata hubung. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam video ini. Sekian, terima kasih.